Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sarawak Decides, di mana kami bawakan kepada anda kawasan-kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak yang bakal bertanding dalam pilihan raya negeri PRN akan datang. Saya Razi Ahmad akan menemani anda sekitar 15 minit kita bersiaran. Dun yang bakal diperkenalkan kali ini adalah sebuah daerah kecil yang terletak lebih kurang 30 km dari Bandaraya Kuching dan cukup terkenal dengan tempat-tempat peranginannya. Di mana ini dia Dun N18 Serembu. Sebelum persempadan semula Dun Sarawak pada tahun 2015, kawasan pemilihan Dun Serembu ini berada di bawah kawasan pemilihan Dun Bengoh dengan kod N16. Namun pada tahun 2015, Dun Bengoh telah dipecahkan kepada dua kawasan Dun, iaitu Dun Mambung dan Dun Serembu yang kini menggunakan kod N18 Serembu. Dun ini telah bertanding buat pertama kalinya dalam pilihan raya negeri Sarawak pada tahun 2016, disandang oleh Encik Miro Anak Simo. Seterusnya, kami paparkan kepada anda keputusan pilihan raya negeri yang lepas bagi Dun N18 Serembu, di mana kerusi Dun Serembu menyaksikan perlawanan 4 penjuru di antara calon daripada Barisan Nasional, Calon Bebas, Parti Keadilan Rakyat PKR dan Parti Aspirasi Rakyat Sarawak STAR. Di mana seperti yang telah dimaklumkan sebentar tadi, penyandang bagi kerusi Dun N18 Serembu dijunjung oleh Miro Anak Simo mewakili Barisan Nasional dengan undian sebanyak 3,452. Dan bagi Dun N18 Serembu, seramai 9,065 orang pemilih telah berdaftar dan Miro Anak Simo telah meraih majoriti kemenangan sebanyak 1,397. Ini pula kami perkenalkan kepada anda Encik Miro Anak Simo. Lahir pada 17 September 1972, beliau merupakan seorang anak jati Serembu. Dan untuk pengetahuan penonton juga, sebelum berkecimpung dalam arena politik, beliau pernah menjadi setiausaha sulit kepada mendiang Datuk Seri Dr. James Dawes Mamit, iaitu bekas ahli Parlimen Mambung selama 8 tahun. Ilmu dan pengalaman bekerja dengan ahli politik inilah beliau praktikkan apabila menjadi wakil rakyat di Dun N18 Serembu. Dan selain memegang jawatan sebagai seorang ahli Dewan Undangan Negeri N18 Serembu, beliau juga memegang portfolio sebagai timbalan Ketua Pergerakan Pemuda PBB Sarawak. Tanah yang luas diusahakan oleh para petani di kawasan Serembu menjadikan Dun ini berpotensi dibangunkan menjadi salah satu kawasan pembekal makanan terbesar di Sarawak. Untuk pengetahuan anda, 3 tanaman utama di Dun Serembu ialah nanas MD2, anak jagung dan halia bentong. Kerajaan Sarawak menerusi program tabung fasilitasi pertanian AFF telah memperuntukkan sebanyak RM1 juta untuk penduduk di Dun Serembu mengusahakan tanah mereka dan membantu petani tempatan memanfaatkan pertanian moden menerusi bantuan peralatan pertanian seperti mesin. Antara kluster pertanian yang telah dilaksanakan menerusi program ini ialah tanaman nanas MD2 di Kampung Kopit, tanaman anak jagung di Kampung Batu Sepit, tanaman kopi Liberica di Kampung Teringgus, tanaman halia bentong di Kampung Gumbang, tanaman padi paya sekunyit dan penternakan lembu secara berkelompok di Kampung Merembeh. Program ini merupakan perintis kepada pembangunan pertanian di Dun Serembu dan memberi manfaat yang besar bukan sahaja dari segi pendapatan bahkan meningkatkan taraf hidup rakyat. Untuk sektor pelancongan pula, Dun Serembu ini cukup terkenal dengan Pekan Warisan Sinewan yang telah berusia lebih 100 tahun dan berpotensi dijadikan tapak warisan baharu negeri ini. Terletak kira-kira 30 km dari Bandaraya Kuching, pekan ini mempunyai struktur binaan yang unik ala-ala Pekan Koboi. Ia memiliki deretan bangunan rumah kedai kayu lama yang meriah dengan aktiviti ekonomi penduduk tempatan.
Pekan Sinewan ini juga terkenal dengan pasar malamnya yang diperkenalkan sejak tahun 2010 yang lalu, di mana kawasan pekan akan dihiasi dengan lampu-lampu tanglong merah yang mencerminkan warisan Cina Hakka dan dimeriahkan dengan kedatangan pelancong dari dalam dan luar kawasan. Dan selain itu, para pengunjung juga datang ke Pekan Sinewan untuk menyaksikan Sinewan Country Music Festival yang dianjurkan setiap tahun. Festival ini mempamerkan muzik country, tarian, fotografi, penglibatan band muzik dalam negeri dan luar negara selain jualan makanan dan minuman. Dalam usaha menjadikan Pekan Sinewan pemangkin kepada pembangunan pelancongan Serembu, projek pembinaan laluan pejalan kaki Sinewan bernilai RM500,000 telah dilaksanakan oleh Majlis Daerah Bau untuk mentransformasikan jalan turapan bitumen sebelum ini kepada turapan granit. Usaha ini telah menambah baik serta mencantikkan Pekan Sinewan untuk tarikan pengunjung. Akan datang rakyat di Dun Serembu juga bakal melihat pembinaan patung Guan Yin setinggi 10.6 meter melibatkan peruntukan sebanyak RM300,000 daripada Kerajaan Sarawak menerusi unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR serta tebingan Sungai Sinewan yang bakal didirikan di Pekan Sinewan melibatkan kos RM10.2 juta. Kepada yang ingin mengunjungi Sinewan, anda akan terserempak dengan sebuah replika sarang burung yang terletak di tengah-tengah pekan. Ini jelas menunjukkan bahawa sarang burung Walid merupakan salah satu sumber ekonomi bagi penduduk setempat di kawasan ini yang dikutip dari Gua Proseh dan Gua Kayu di Merembeh sejak dulu lagi dan kini ia telah menjadi salah satu produk pelancongan yang baharu di sini. Kedua-dua gua ini telah diwartakan sebagai Merembeh Caving Park yang menyediakan tempat bagi mereka yang meminati aktiviti lasak sekaligus berpeluang menyaksikan sendiri proses pengambilan sarang burung Walid. Terkini, usaha untuk menyediakan kemudahan bagi para pengunjung sedang giat dilaksanakan di bawah peruntukan projek kecil luar bandar MRP dengan anggaran kos sebanyak RM60,000. Jadi inilah dia sedikit sebanyak yang dapat kami kongsikan kepada anda mengenai Dun N18 Serembu. Nantikan lebih banyak lagi tarikan dun-dun lain di Sarawak di episod seterusnya. Jadi teruskan menonton kami di TVS saluran 122. Saya Razi Ahmad untuk Sarawak Decides.